Karena orang yang diharamkan padanya adab, maka diharamkan baginya ilmu. Dan berapa ramai di kalangan kita pada zaman sekarang yang mana ingin menuntut ilmu agama Allah Ta'ala tapi tidak beradab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, mempelajari adab dan juga mengetahui tentang madkhal bagi ilmu, permulaan bagi kita masuk ke dalam ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Setiap orang wajib mempelajari, bukan muslim saja sebenarnya, setiap orang perlu mengetahui tentang adab-adab. Dan ini yang membezakan di antara kita dengan binatang. Ini yang membezakan antara kita dengan binatang. Karena kalau kita nak bandingkan beranian kita dengan binatang, binatang lebih berani daripada kita. Kalau nak bandingkan kasih sayang dengan binatang, binatang juga berkasih sayang kepada anak-anaknya dan juga keluarganya. Jadi yang membezakan kita dengan binatang adalah yang pertama ilmu yang Allah Ta'ala berikan, yang kedua adab yang disulam ataupun yang diletakkan sebelum menuntut ilmu tersebut. Itu kata ulama, al-adab qabla talab. Adab itu sebelum menuntut ilmu perlu dengan adab terlebih dahulu. Karena orang yang diharamkan padanya adab, maka diharamkan baginya ilmu. Dan berapa ramai di kalangan kita pada zaman sekarang yang mana ingin menuntut ilmu agama Allah Ta'ala tapi tidak beradab. Bila tidak beradab, maka diharamkan baginya ilmu yang sepatutnya dia dapat, tidak dia perolehi, karena dia tidak meraihkan adab ketika menuntut ilmu. Kita punya adab dengan guru, kita ada adab kita dengan teman ketika pengajian, kita ada adab dengan ilmu, kita ada adab dengan kitab, kita ada adab dengan alat bagi kita. Dan ini semua adalah adab-adab yang perlu diraihkan. Dan kebanyakan para ulama akan memulakan pembahasan kitab mereka dengan niat terlebih dahulu, karena itu adab yang paling agung, iaitu adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana kita menuntut ilmu. Karena niat adalah sesuatu yang paling penting. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Jadi hadis tersebut menjelaskan secara detail dan disebut oleh para ulama, disunatkan bagi mana-mana kitab didahulukan dengan hadis ini sebagai memperingati kepada tuan punya kitab agar membetulkan niatnya ketika menulis dan juga mengarang kitab. Maka kebanyakan kitab akan membicarakan tentang niat pada permulaan kitab, ataupun hatta dalam permulaan menuntut ilmu didahulukan dengan niat terlebih dahulu. Kebiasaan bagi orang ketika menuntut ilmu, dia tidak selamat niat dia daripada yang tidak elok. Kemungkinan dia melihat ada seorang yang dia kagumi dan dia teringin untuk jadi seperti orang yang dia kagum tersebut, maka dia tuntut ilmu. Maka tuntut ilmu dia tadi kerana untuk dikagumi. Kerana dia kagum dengan seorang, dia tengok orang ni dimuliakan oleh masyarakat, kemudian ada kedudukan dalam masyarakat, maka dia pun rasa saya pun teringin juga nak tuntut ilmu sehingga saya juga dimuliakan sedemikian. Maka akhirnya dia pun tuntut ilmu. Jadi tuntutan ilmu daripada permulaan tadi adalah kerana mengkagumi seseorang dan juga ingin dikagumi seperti mana orang tersebut. Bagaimana keadaan orang ini? Adakah dia perlu tinggalkan ilmu setelah dia tahu niat dia tidak betul? Kata ulama, tidak, teruskan tuntut ilmu. Karena sebahagian ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ghazali boleh baca dua lah. Ada baca Ghazali, ada baca Ghazali, yang tepatnya Ghazali, disyaddahkan Zain. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa nahnu talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu pada permulaan bukan kerana Allah. Kami menuntut ilmu pada permulaan bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana kami tuntut ilmu. Kerana ibu ayah kami suruh. Mak kami suruh. Atau kami tuntut ilmu kerana untuk nak menahan diri daripada lapar. Kerana waktu zaman dahulu orang tuntut ilmu ni akan dapat kewangan, dia akan dapat duit, dia boleh makan. Itu kelebihan orang pada zaman dahulu yang menuntut ilmu. Nahnu talabna al-ilma li ghairillah. Kami menuntut ilmu bukan kerana Allah, fa aba an yakuna illa lillah. Tapi Allah tidak menginginkan perkara tersebut, melainkan Allah Ta'ala akan lorongkan kembali niat orang tadi kepada Allah. Jadi ini menjadi bukti bahawa ilmu tidak akan mensia-siakan ahlinya.
Ilmu tidak akan membiarkan ahlinya dalam keadaan yang tidak baik.